Maka tak buat kenyataan condemn penganas. Sudah, dia guna Philippine Inquirer. Konon Philippine Inquirer tuduh saya terlibat. Sudah tahu tak? Media itu boleh bebas. Philippine Inquirer minta saya buat temu ramah khusus akhbar dia dan juga radio. 40 minit saya jelaskan. Itu beza. Walaupun dia singgung sikit. Dia tanya, apakah benar Ketua Pembangkang Anwar pernah jumpa Sultan Zulu? Itu saja disebut. Tanya. Tunggu, dia bagi saya 40 minit untuk jelaskan keadaan sebenar. TV3 tiap malam maki dan fitnah saya. Sampai sekarang 1 minit pun tak dengar. Cuma lagu itu didendangkan. Saudara, ya. Yang sebenarnya apa? Kita tahu 70 juta ringgit kepada Eko. 2 minggu yang lalu keluar, terbongkar satu lagi. Memang UMNO ni memang nasib tak baik. Tak ada on. Satu-satu malapetaka dia terima. 2 minggu yang lalu terbongkar, UMNO BN bayar 1.2 juta ringgit kepada seorang Yahudi namanya Joshua Terevino. 1.2 juta. Tugasnya gunakan pengaruh dia, tulis untuk mencerca Anwar dan Pakatan Rakyat. Paul Krugman, penulis dan op-ed di New York Times, menulis menceritakan hal ini. Semalam Wall Street Journal bawa, CNBC News Amerika keluar dalam television, peranan kerajaan Malaysia yang otokratik bayar beberapa penulis dan pengarang Amerika untuk menyerang pembangkang, terutama Ketua Pembangkang Anwar. Satu Amerika dah tahu, Wall Street Journal, New York Times dan television Amerika. Siapa bayar? UMNO BN. Apa kerja dia? Fitnah Anwar. Ini sudah nak heran ni. Saya tak payah bayar. Sekarang ni orang tulis ni defend kita. Jadi Alhamdulillah. Jadi sebab tu kalau Tan Sri Khalid bila dia kenal sikit sebanyak, mula-mula sekarang ni dah sabar dah Puan Sri. Mula-mula dia kenal macam nak demam. Dia mari rumah saya, berpeluh dengan penat dah lah, rambut tak sikat. Kenapa Khalid? Apa dia Khalid? Teruk diorang cakap saya macam-macam. Ingat kes lembu rumah lalu. Saya kata Khalid, sabar. Apa dia masalah lembu? Itulah diorang gini, cakap relax. Minum teh. Relax. Saya kata tak apa. Memang betul. Lembu yang dulu diganggu Khalid, sekarang ni lembu itu gigit Ketua Wanita UMNO Malaysia. Ini sebab kita kena yakin. Yakin itu penting. Yakin benar. Asalkan kita tak curi. Saya tanya Khalid, apa masalah? You curi lembu tu? Tak. Kamu curi duit kerajaan? Tak. Apa tu? Masalah apa? Janganlah jangan cakap saya tu. Salbiah pun tu tanya. Yang Salbiah pun janganlah tanya banyak-banyak. Dan sekarang tengok, orang lembu orang tak kat dah lupa. Dia tak lembu 2008 ni bila fikir lembu, fikir Khalid. Khalid lembu. Sekarang ni bila fikir lembu, Syahrizal. Wanita UMNO. Dan selalu ya, itu satu. Tapi soalnya sekarang terbongkar. Bukan soal kecil. Ada orang kata, oh ini ya kena, kita boleh gurau. Tapi sudah tahu tak, UMNO ni punya teruk. Wang bilion pun dia ambil. Swasta emas dia ambil. Jalan lebuh raya dia ambil. Projek bilion-bilion. Duit lembu pun ambil. Duit lembu siapa aneh? Lembu yang jaga lembu. Lembu orang siapa? Orang Sikh, orang India, orang Melayu yang miskin. Betul kan saya cakap ni? Kalau betul seorang yang MIC apa pasal? You cakap betul-betul. Saya pun macam ni. Ya orang miskin. Sudah kita baca Al-Quran semua. Ustaz-ustaz UMNO boleh baca ayat basic. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Ini orang yang cakap agama tapi dusta. Serius. Orang cakap agama tapi bohong. Apa dia? Dia makan harta anak yatim. Dia khianati amanah orang miskin. Kalau sudah wang penternak lembu,
miskin, kamu ambil. Itu pun bila ketua wanita saya itu pergi, Ustaz Aziz Bari sebut, pada ketua wanita pergi ke Sabah Penang. Ketua wanita berkata, Datin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih curi lembu. Nyampah aku. Jadi sebab itu, bila kita sebut thawrah sya'ab, kebangkitan rakyat, itu dignity, maruah bagi kita, maruah, dignity, harga diri. Ini yang penting, saudara. Kita mungkin miskin, kita mungkin susah, kita mungkin tak ada pengalaman, tak ada pendidikan tinggi, tapi kita ada maruah, dignity. Ini yang kita nak angkat balik, saudara. Jangan ingat kita miskin, kita di kampung, bagi 500 boleh beli kita. Kamu ambil 500 juta, kita dapat 500. Sudah. Saya nak sebut juga sikit sebab bila ketua wanita UMNO Malaysia, ketua wanita Selangor, kadang-kadang sekali bagi peta apa yang diberikan oleh Direktur kepada ketua wanita UMNO Selangor Raja Rupiah. 226 ekar. Rakyat Selangor ada lagi yang sokong UMNO. Aku heran. Ya, kalau yang tua tak tahu apa, yang muda-muda pun. Yang ada budak universiti lah. Ada yang masih sokong hidup kayu muda UMNO. Saudara, ketua wanita UMNO Selangor ni yang kita tahu sebab Dipa yang bagi tahu. Sebab tu Nasib Najib Rosmani tak ada orang. Dia ingat Dipa tu orang dia tu boom meletup sebelah Dipa. Belum habis Dipa, boom bala pula. Dah habis bala pula, boom bapak Saiful pula. Tapi dalam warung UMNO kasih kali, dalam warung UMNO ni dia kata apa? Dia kata sebenarnya Pakatan Rakyat dia ada strategi. Dia bawa satu plan ini. Lepas mula 4 general, lepas general Panglima Tentera Darat 4-star general Tan Sri Hashim 4-star general sokong kita. Dia macam apa lagi dia plan? Bukan plan, ini pertolongan Allah. Tak ada, saya tak tahu, tak plan. Ya Allah, saya Asmi, saya kita bincang semua, tak tahu. Dia tidak tahu. Nak jumpa saya tak berani. Dia nak jumpa keluarga, dia tak berani. Itu buat kenyataan. Dah, UMNO kata, ini UMNO beli. Aku ni banyak beliau ni. Beli. Pak Jenderal, kita beli. Kemudian Panglima Tentera Darat, kita beli. Jadi, saya nak bagi tahu, problem ada, tapi kita kena yakin. Kita kena yakin. Dalam kes Raja Rupiah, yang bongkar itu bukan kita. Kita tak tahu. Walaupun tak sekali buka. Kita, kalau state secret banyak-banyak. Nama syarikat kita tak upaya nak cek semua. Dibawa keluar, cek 226 juta. Tapi dia perlu wang untuk bangunkan tanah itu. Dia perlu wang untuk buat. Jadi dia pergi jumpa siapa? Datuk Najib. Kan Datuk Najib dia pemimpin yang sangat prihatin tentang derita ketua wanita UMNO. Jadi Datuk Najib bagi berapa? 160 juta ringgit. Duit siapa? Duit rakyat, duit lembaga tabung angkatan tentera, duit tentera pencet. Ada bekas tentera? Ada. Kamu masih UMNO belum keluar ya? Dia tak tahu. Duit bekas tentera pencen buat apa? Buka warung. Tentera pencen buat apa? Bawalah taksi. Taksi siapa punya? UMNO punya. Tentera pencen buat apa? Jaga. Wang 160 juta siapa dapat? Raja Rupiah. Bila dia jadi tentera, bila dia kawat, bila dia masuk hutan. Tapi dapat 160 juta. Dan kita yang bongkar, kita khianat. Ini khianat Melayu. Dah tak faham agama. Tuan ni Aziz dah tak faham, dia kurang agama. Ustaz Hadi pun dah tak tahu. Allah boleh bagi kat Cina. Yang faham agama siapa? Najib Tengah Rusmah. Tuan ni Aziz dah fail.
Jadi saudara kena faham. Sebab itu saya katakan, mana bekas tentera? Sekarang 5 jenderal terang-terang kata, saudara-saudara sokong Pakatan Rakyat dan pastikan ada perubahan negara ini. 5 jenderal ini kata mereka akan bekerja sekuat mungkin untuk jamin peralihan kuasa berlaku di bawah Pakatan Rakyat secara aman tentera. Jadi saya jumpa Tan Sri Hashim, Panglima Tentera Darat, 4-star general. Sudah 4-star general, itu highest. Tak ada lagi tinggi bila itu. Yang tinggi bila itu raja-raja, itu field marshal. Dalam politik. Tan Sri Khalid 2-star general. Dalam keadilan saya field marshal lah. Ronnie jangan ingat dia field marshal. Jadi sudah dalam tentera itu tertinggi. Nak beli macam mana? Lawan di Bosnia dia. General Rafir itu bawa 1000 pergi ke Namibia. Dalam keadaan susah perik. Pergi ceramah di Melaka dengan saya, budak-budak itu jerit kat dia. Punya kuah haja biadab. Diupah RM20. Orang curi reta kamu, tanah ibu bapa kamu, sekolah, baju anak-anak kamu. Kamu hanya dibayar RM20 untuk hina seorang general dengan rekod kerja dan perkhidmatan dan perjuangan untuk membela nusa, agama dan bangsa dengan begitu hebat. Ini jadi masalah. Jadi saudara, saya dah rumuskan dan mengatakan janji kita, insya-Allah kita tunai dalam PAS, DAP, keadilan. Apa juga sudah dengar gembor sedikit sebanyak. Saya tidak pernah dengar lagi komitmen ataupun kurangnya, itu seperti mana yang Dr. Rani sebut tadi, ada yang dihebah-hebahkan, yang kadang-kadang merunsinkan. Perundingan kursi semalam di Pulau Pinang, saya kata ini nak pecah keadilan dengan DAP pasal gelang patah. Maka patah Pakatan Rakyat. Di Selangor nasib baik dia tak gaduh. Ingat ni Tan Sri Khalid bagi tanah seorang sikit apa? Saya gurau ya tidak. Dan TV3 kata ya. Anwar semalam di Shah Alam menyebut Tan Sri Khalid telah beri tanah kepada pemimpin Pakatan Rakyat. Sebab itu dia tak gaduh kita. Dia tak tahu. Jadi saudara, saya percaya kita boleh selesaikan. Sekarang ini peringkat perundingan itu dipimpin oleh Saudara Azmin, Tan Kok Wai, Mustafa, dan sebahagian besar 90% lebih dah selesai. Tapi yang penting bila keputusan dibuat, faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita ambil keputusan, kita muafakat, kita kerja sedaya upaya sebagai satu pasukan. Calon keadilan, calon adalah calon PAS. Calon PAS adalah calon DAP. Calon DAP adalah calon semua ketiga-tiga parti ini. Tak ada lagi. Kadang-kadang ada orang, oh, ini keadilan kuat di sini kita minta. Kalau tak dapat kita nak boykot. Ataupun PAS kata dah, ini kami daripada lama, tahun 50 dah start, dah cakap ranting di sini. Kalau tak dapat kita boykot. Ataupun DAP kita, ini kawasan Cina kita punya. Tak ada. Kalau ada orang macam itu dalam PAS atau DAP atau keadilan, orang itu tak faham kerangka perjuangan dan khianati amanah kita dan peluang kita kepada. Jadi saya harap saudara faham, karena akan ada perubahan. Kalau kata ini perubahan parti, no. Ini perubahan pimpinan, ini soalan Anwar Siang Hadi, no. Parti PAS, DAP, keadilan, dah. Peralihan kerajaan, nah. Lebih dari itu, ini perubahan sistem pemerintahan dan nilai yang harus kita bawa yang baru dalam negara kita. Yang hormat rakyat, yang hargai sumbangan rakyat, yang hentikan kebongkakan arrogance of power pemimpin yang boleh tipu dan fitnah orang tiap malam. This has to stop.
Dan saudara percaya bahawa isu besar ialah isu governance, tata kelola. Dan ini insya-Allah, oleh kerana rekod kita, alhamdulillah, siapa boleh pertikai? Kelantan miskin, royalty tak dapat, orang tahu. Tapi siapa boleh pertikai tentang peranan Duk Goding Aziz? Boleh tak setuju dengan dia? Ada orang kata tak. Ada orang bagi tahu saya, tukarlah sampai tu. Orang gurauan. Tapi orang tak boleh pertikai integriti dia. Guan Eng, saya semalam sambutan di Pulau Pinang. Memang ramai betul. Pulau Pinang ni semangat baru. Sekarang ini rakyat boleh katakan no kat Perdana Menteri. Orang tanya sokong BN, no. Saudara, kalau Najib datang tanya, berani jawab kan tu? Kalau Najib tanya you sokong BN, you nak kata no? Ya ke? Tapi ini insya-Allah. Tapi saya belum tengok lagi lah. Tapi di Pulau Pinang tadi semalam saya pergi Perak semua, saya salute orang Pulau Pinang. Ya, bukan Perdana Menteri tanya, you maknanya you sokong I? No, dia jawab. Tak penyakit ni sebenarnya. Lenuh balik Najib. Tak sempat makan. Tapi dia tak jawab menghina. Faham? Dia tak jawab cerca dan maki hamun. Orang tanya, you sokong I? Dia jawab no, itu dia. Orang tanya buat apa? Ini masalah politik ni. Kalau tengok, boleh angka. Kalau dah kita tak tahu, mana dia tanya sekali dia jawab no. Yang tanya sekali lagi bisa apa? Tak payah. Dia tengok kata no, dia tak. Ini maknanya pemimpin yang tak prihatin. Dia tak faham. Ini masalah orang besar ni. Saya tidak kata saya tak setuju orang, anak orang besar. Tapi dia tak faham. Dia tak tahu derita. Dia tak tahu apa erti kemiskinan. Dia tak rasa. Sampai orang tak sokong, dia tak tahu. Tanya sekali lagi. No. Betul. Betul ke tu? No. Tanya lagi. Sebab itu saya akhirnya mengatakan, ya, bila saya, ya, maaflah pribadi cerita, kerana saya tengok cara media duk main saya ni khianat dan datu ini, mungkin dia nak bawa ke situ. Ya. Nah, ugut saya sekali lagi, saya macam nak sebut saudara, saya akan hadapi, namun berundur tidak sekali. Dan kita doa Allah bagi kekuatan. Ya. Kerana semua itu pengalaman. Siapa nak mau derita? Siapa mau kena pukul? Siapa mau kena telanjang? Siapa mau masuk penjara? Siapa mau diaibkan tiap malam? Mana? 15 tahun tiap malam dimaki saya. Saya tak mau keluar dari pilihan. Saya fikir Azizah, anak-anak, kawan-kawan yang setia. Tetapi bagi saya ada pengajarannya, ada hikmahnya. Maknanya seperti mana yang Tuan Guru bagi tahu dekat saya. Kalau kamu dan kawan-kawan kamu dapat jejak kaki di Putrajaya, kamu boleh maafkan, kamu jangan lupa. Kerana kamu dah rasa erti kezaliman, rasa erti sakit, rasa erti makan macam orang paling miskin dalam lokap dan di penjara, rasa pakaian paling dhaif di penjara, rasa dimalu dan diaibkan setiap malam. Maka bila kamu bersama rakan-rakan kamu ditampuk kekuasaan, jangan lupa, jangan izin mana-mana rakyat kamu merasa berdekatan. Ini saudara bukan politik. Ini bukan soal parti. Ini adalah dhamir, hati nurani, conscience kita. Tiap rencana Allah ini ada hikmahnya yang tak terjangkau dalam pemikiran kita sehingga berlaku. Siapa yang terfikir 2 tahun yang lalu 5 jeneral kanan termasuk panglima tertinggi di Malaysia menyokong Pakatan Rakyat? Siapa 2 tahun yang lalu terfikir Datuk Yusof Zainal Abidin
pendakwa kes daripada 98, ketua pendakwa kes 2008, sekarang menjadi peguam bela saya. Siapa yang menjangka? Bapa saya pun tiap hari keluar masuk mahkamah. Sekarang kata dan minta maaf kepada saya, Azizah dan keluarga, dan mengatakan ada konspirasi yang melibatkan pejabat Perdana Menteri. Siapa yang menyangka Tan Sri Musa Hasan, dia dapat kenyataan sokong, tapi masih ada hubungan dan cuba adakan mesyuarat dan perbincangan yang baik dengan kita. Saudara, semua ini tidak mungkin berlaku tanpa iringan doa dari rakyat meminta pertolongan Allah SWT.